Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar sedikit dan kita akan membuat latihan. Akibat tidak beriman dengan kitab Allah. Okey, yang pertama akan dikutuk oleh Al-Quran di akhirat kelak. Yang kedua, tidak mendapat rahmat Allah SWT. Ketiga, suka menyalahkan orang lain. Keempat, tiada pedoman hidup. Kelima, malas berusaha. Keenam, hasad dengki. Dan yang ketujuh, bangga diri. Okey, ini adalah akibat-akibat tidak beriman dengan kitab Allah. Kita akan menjadi apa? Seterusnya, kesan beriman dengan kitab Allah. Okey, ada 4. Yang pertama, menanam sikap suka membaca Al-Quran dalam kehidupan seharian. Okey, jadi bila kita beriman dengan kitab Allah ni, kita akan lebih suka membaca Al-Quran. Yang kedua, dapat mengamalkan sifat-sifat mahmudah seperti hormat dan taat kepada ibu bapa. Okey, sifat-sifat mahmudah ni adalah bermaksud terpuji. Mahmudah ni bermaksud terpuji, iaitu sifat-sifat yang Allah suka. Okey, seperti hormat dan taat kepada ibu bapa, berbuat baik kepada orang tua, berbuat baik kepada adik-beradik, itu adalah sifat-sifat mahmudah. Ketiga, dapat memahami dan mempelajari isi Al-Quran dan sebab-sebab ayat itu diturunkan. Bila kita baca Al-Quran, kita akan memahami dan mempelajari apa isi Al-Quran tu dan sebab apa surah itu diturunkan. Dan yang keempat, kesan beriman dengan kitab Allah, semua manusia boleh menerima syariat dan melaksanakannya. Tak kiralah dia siapa pun, semua boleh menerima syariat dan mengamalkannya. Mengapa manusia memerlukan kitab? Kenapa kita memerlukan kitab? Yang pertama, manusia memerlukan kitab sebagai panduan untuk hidup sempurna. Dan yang kedua, manusia ada kelemahan dan perlu dibimbing. Contohnya bila kita belajar, kita perlukan buku teks, buku aktiviti, buku tulis untuk kita dibimbing, untuk kita belajar. Sama juga dengan Al-Quran. Macam mana kita nak hafal, macam mana kita nak faham, kita kena guna Al-Quran. Dan kita kena baca Al-Quran. Okey, seterusnya kita akan buat latihan di dalam buku aktiviti akidah. Buku aktiviti kafah akidah, muka surat 7. Okey, muka surat 7. Arahan dia, tandakan right pada penyataan yang betul dan pangkah pada penyataan yang salah. Yang pertama, okey, awak kena sediakan pensel. Kitab Injil diturunkan kepada Nabi Musa alaihi salam. Okey, jawapan dia adalah salah. Okey, salah. Okey, yang kedua, kitab Taurat adalah kitab yang diturunkan kepada Nabi Isa alaihi salam. Jawapan dia adalah salah. Kitab Taurat kepada Nabi Daud. Yang ketiga, kitab-kitab yang wajib diketahui oleh setiap orang Muslim ada 5. Okey, salah. Kitab yang wajib diketahui ada 4. Kitab Zabur telah diturunkan kepada Nabi Daud alaihi salam dalam bahasa Qibti. Okey, betul. Kitab Al-Quran merupakan kitab yang diturunkan kepada Nabi Muhammad. Okey, betul. Al-Quran mengandungi akidah dan syariat yang lengkap. Betul. Al-Quran merupakan kitab terakhir yang diturunkan kepada umat Islam. Betul. Dan yang terakhir, kitab yang Allah Ta'ala turunkan kepada Nabi dan Rasul adalah sama dengan buku cerita. Salah. Tidak sama sekali dengan apa-apa pun. Okey, latihan muka surat 8. Maklimah baca dan antum tulisnya. Tuliskan betul pada penyataan yang betul dan salah pada penyataan yang salah. Nombor 1. Al-Quran terpelihara sehingga hari kiamat. Kalau betul, tulis betul. Ni perkataan betul. Kalau salah, tulis salah. Nombor 2. Syariat di dalam Al-Quran untuk umat Nabi Muhammad SAW sahaja. Ketiga, Al-Quran menjadi penawar dan ubat kepada penyakit.
Keempat, Al-Quran diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam. Kelima, Al-Quran merupakan mukjizat terbesar Nabi Muhammad SAW. Dan yang keenam, Al-Quran hanya untuk disimpan sahaja. Okey, nombor 1. Beriman dengan kitab termasuk dalam rukun iman yang okey, awak boleh pilih nombor 2, nombor 3, nombor 4. Ni muka surat 9. Awak baca dan pilih jawapan. Bulatkan jawapan. Sambung muka surat 10 sama juga. Nombor 5 hingga nombor 8 bulatkan jawapan yang betul. Okey, dan yang terakhir muka surat 16 tandakan right pada pernyataan yang betul. 1 sampai 10 awak baca dan kalau betul tandakan right. Dan kalau salah pangkah ataupun tak payah tulis apa-apa. Okey, itu sahaja untuk hari ini. Sekiranya ada apa-apa persoalan bolehlah bagi tahu secara personal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.